Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini, hari Isnin, kita teruskan lagi kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah, kita telah pun sampai suratu Al-Ma'arij, iaitulah surah yang ke-70. Kita dah bahaskan sehinggalah ayat 22 ya. So pada hari ini insya-Allah kita ulang balik bermula daripada ayat 22 ya, sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Baik, saya bacakan sehingga ayat 35 ya. Baik, kita ulang sikit balik daripada ayat 19 ya. Pada ayat 19 Allah Ta'ala sebutkan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah ya. Satu tabiat manusia atau tabiat buruk manusia iaitulah mempunyai sifat halu'a ya. Halu'a ini iaitulah sifat yang sentiasa berkeluh kesah ya. Kalau dia ditimpa sebarang kesusahan, maka dia sangat-sangat bersedih. Tetapi apabila dia mendapatkan kesenangan, dia pula tidak mahu bersyukur dan berat nak berkongsi nikmat itu dengan orang lain. Allah Ta'ala jelaskan pada ayat 20 dan ayat 21 apa halu'a itu. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah. Kalau ada kesusahan, bahkan mungkin kesusahan yang kecil pun, dia punya gelisah bukan main. Dia punya sedih bukan main. Dia mengadu sana sini.
Ini sifat tabiat buruk manusia. Wa idza massahul khairu manu'a, akan tetapi apabila dia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil, kedekut. Kalau ada kesenangan dia dapat, dia ingat itu milik dia sendiri, dia ingat itu adalah hasil daripada kehebatan dia, hasil daripada kekuatan dia, hasil kerja keras dia. So dia pun susah nak berkongsi dengan orang. Ya, dia kedekut nak memanfaatkan sebahagian daripada nikmat itu untuk keperluan ramai, untuk menolong agama Allah, untuk bersyukur. Inilah manusia. Dan apabila kita perhatikan dalam kehidupan kita, memang kita jumpai manusia macam ni. Ya, kita tak payah tengok orang lain dululah. Kita cuba bercermin dengan diri kita sendiri sahaja. Cuba kita tengok diri kita. Ya, adakah kita macam ni? Ya, atau tidak? Kalau kita macam ni, maknanya kita masih dengan tabiat asal kita. Kita belum ubah. Ya. Kalau dah berubah, maknanya kita dah mengubah tabiat ini. Sebab selepas ini Allah Ta'ala menjelaskan beberapa amalan yang insya-Allah mereka ini dapat mengubah tabiat buruk tadi. Ya. Siapa sahajakah mereka? Yang pertama kata Allah, illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Orang-orang yang mengerjakan sembahyang, ya, mereka selamat daripada sifat atau tabiat buruk tadi, iaitulah apabila dia mendapatkan kesusahan, dia sangat bersedih, dia berkeluh kesah. Tetapi kalau dia dapat nikmat, dia dapat kesenangan, dia kedekut, dia bakhil, dia tak mahu bersyukur. Ya, maka yang pertama yang selamat daripada sini ialah orang-orang yang al-musallin, orang-orang yang sentiasa mengerjakan sembahyang. So, solat itu dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ia dapat mengubah tabiat buruk seseorang. Maka para ulama kita mengatakan, idza kunta la ta'ish jaidan, apabila hidupmu tak baik, fa'lam annaka la tusalli jaidan, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya engkau belum solat dengan cara yang baik. Kalau masalah hidup kita, kalau buruk hidup kita, kalau buruk tabiat kita, maknanya sembahyang kita belum baik. Kerana apa? Kerana sembahyang itu melalui ayat ni Allah Ta'ala sebut dapat mengubah, ya, dapat mengubah tabiat buruk manusia. Ya, kerana sembahyang itu dapat menenangkan hati, ya, sehinggakan gelisah itu, keluh gelisah itu hilang, kesedihan yang melampau itu hilang, sifat bakhil, ya, sifat bakhil, sifat kedekut, tak mahu berkongsi nikmat itu insya-Allah akan hilang. Ya, apa yang mengubah dia? Yang mengubah dia adalah solat, ya. Maka solat itu dapat membentuk tabiat yang baru, ya, akhlak yang baik, ya, sehinggakan kita tidak seperti tabiat manusia pada asalnya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik, kemudian Allah Taala berfirman pada ayat 23, macam mana mereka mendirikan solat ini, ya? Allah Taala sebut alladzina hum ala salatihim daimun, iaitu mereka yang tetap mengerjakan solatnya, ya. Orang-orang yang solat ini maksudnya bukan semua. Ada sebahagian orang hari ini dia sembahyang, esok tak sembahyang. Ini tak termasuk. Atau satu hari Allah fardukan 5 waktu, dia sembahyang 3. Mereka ni tak dapat. Yang dapat itu, atau yang selamat daripada tabiat yang buruk tadi, alladzina hum ala salatihim daimun, ai alladzina yuhafizuna ala adaiha fi jamil awqat, iaitulah mereka yang sentiasa menjaga solatnya dalam setiap waktu, wala yashghaluhum anha syaghil, dan mereka tak disibukkan sesuatu apapun daripada mengerjakan sembahyang. Sembahyang ni menjadi perkara yang paling utama bagi mereka. Ya, dia tak disibukkan oleh apa-apa urusan sehingga akan dia meninggalkan sembahyang. Bila mana masuk sembahyang, dia akan sembahyang. Bila mana masuk waktu sembahyang, dia akan sembahyang. Ya, dia akan tinggalkan kesibukan apapun demi solat tersebut. Itu maksud daripada alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka tak disebutkan apapun.
Masih ramai kadang-kadang kita jumpai orang, ya, dia meninggalkan sembahyang, ya, kerana urusan kerja, dia meninggalkan sembahyang kerana kerana sibuk dengan kawan dia dan lain-lain sebagainya. Ini tidak termasuk, ya. Jadi orang-orang yang selamat daripada tabiat buruk tadi, yang pertama, orang-orang yang sentiasa mengerjakan sembahyang, dia menjaga sembahyang itu betul-betul dalam setiap waktunya, dan dia tak disebutkan oleh apapun daripada sembahyang itu, kerana sembahyang perkara yang paling penting dalam hidup dia. Dan Masya Allah, apabila seseorang sentiasa menjaga solat dia ni, ya, maka dia akan selamat daripada tabiat buruk yang tadi. So, oleh kerana itu, jangan pernah tinggalkan doa. Doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, iaitulah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Cuba kita renungkan, ya. Ni doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku muqimas salati, seorang yang sentiasa mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan daripada zuriatku. Maksudnya zuriatku juga jadikanlah orang-orang yang sentiasa mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Cuba kita renung, siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Salah seorang daripada Nabi Ulul Azmi. Digelari sebagai Abul Anbiya, ayah kepada para Nabi. Siapa pula anak Nabi Ibrahim? Ismail dan Ishaq. Kedua-duanya Nabi dan Rasul Allah. Tetapi walaupun mereka sebagai Nabi Allah Ta'ala, Nabi-Nabi Allah, Ibrahim tetap minta kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang sentiasa mendirikan sembahyang. Kenapa Ibrahim mintakan ini kepada Allah? Adakah kerana mereka tak sembahyang? Adakah kerana mereka malas daripada sembahyang? Jawapannya tentu tidak. Lalu kenapa didoakan oleh Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalatu wassalam nak menunjukkan betapa besarnya makna salat dalam dirinya, betapa besarnya makna salat dalam kalangan keluarganya, sehingga kan walaupun mereka adalah Nabi-Nabi Allah Ta'ala, Ibrahim tetap mintakan kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan mereka orang-orang yang sentiasa mendirikan sembahyang. Ni kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita bukan ulama, kita bukan waliullah. So tentu kita lebih berhak lagi memperbanyak membaca doa ini dalam setiap doa-doa kita kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah tinggalkan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Moga-moga dengan sebab itu Allah selamatkan kita dan ahli keluarga kita, terutamanya keturunan kita, daripada tabiat buruk tadi, iaitulah idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Kalau ditimpa kesusahan, ditimpa perkara yang kita tak suka, sedih sangat, down sangat, mengeluh sangat. Tapi kalau Allah bagi nikmat, lupa pula bersyukur, bakhil, tak mahu berkongsi. Ini tabiat yang sangat buruk. Ubah dia, baiki dia dengan menjaga sembahyang kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ, dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya yang menjadi hak yang termaklum, ya. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَصِيبٌ مُعَيَّنٌ فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Yang kedua, iaitulah orang-orang yang dalam hartanya ada bahagian orang-orang yang telah ditentukan Allah, ya. Dia suka membayar zakat ataupun berinfak. Kepada siapa? Allah Ta'ala sebut pada ayat 25, lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Dia selain dia tadi jaga sembahyang,
dia pula rajin beribadat dengan harta dia. Sembahyang itu amal badani, amal badan. Berzakat, berinfak, bersedekah itu adalah amal maliyah, amal daripada harta. Kedua-dua ini mesti. Ya. Tak cukup kita beramal dengan badan kita saja, tetapi kita perlu beramal dengan harta kita. Kedua-dua ini mesti. Ya. Solat itu tadi, itu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Manakala zakat, infak, sedekah, ya, sedekah itu hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Maka cara yang kedua bagi mengubah tabiat buruk tadi, sentiasalah keluarkan bahagian orang-orang tertentu yang ada dalam harta kita. Kita perlu sedar dan tahu bahawa harta yang kita kata milik kita sekarang, sesungguhnya di dalamnya ada hak orang-orang yang ditentukan Allah Ta'ala. Bukan milik kita 100%. Ya, mungkin dari sisi duniawi itu nama kita. Ya. Tetapi di dalamnya itu Allah Ta'ala kata ada hak orang lain. Iaitulah orang-orang miskin. Orang-orang miskin ni ada dua jenis. Ada orang miskin lisail, ada yang dia meminta. Dia nampakkan dia punya kemiskinan. Dia datang meminta, tuan, puan, tolonglah saya, bantulah saya ni susah, macam-macam. Dia datang. Ni mudah kita tahu. Ada golongan yang kedua, iaitu al-mahrum. Iaitulah golongan miskin yang dia menahan diri daripada meminta-minta. Ini disebut iffah. Ya. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, ya, in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Ya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut ta'rifu fi wujuhihim Allahumma salli ala Muhammad. Ya, saya lupa, ya, saya terlupa ayat tu. Allah Ta'ala sebut bahawa minat ta'affuf, ya, ada orang-orang yang miskin tetapi dia menjaga iffah dia. Apa dia iffah? Dia menjaga harga diri dia. Dia menahan diri dia daripada meminta-minta. Sebenarnya dia susah. Ya. Sebenarnya dia susah. Dia tak ada harta. Tetapi dia tak nampakkan pada orang. Dia tak bagi tahu kepada orang. Mereka ini pun mesti kita santuni. Bahkan kata Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak betul-betul memperhatikan mereka, ingat bahawa mereka ni orang kaya sebab tak mahu meminta-minta padahal dia susah. Maka mereka mesti kita perhatikan, ya, berikan kepada mereka. Orang miskin ni ada yang dia menampakkan dia punya kemiskinan, dia mungkin meminta kepada kita, ya. Dan ada golongan yang kedua, dia menahan diri dia, dia menjaga iffah dia, dia tak mahu meminta-minta. Sehingga kan orang-orang yang tak cerdik ingat bahawa mereka ni orang kaya, orang yang berkecukupan. Maka kita dalam memandang orang ni perlu kita memandang mereka secara cerdik. Cuba perhatikan wajahnya, ya. Orang-orang yang cerdik, mereka akan kenali daripada wajahnya, ni orang yang susah ataupun senang, ya, akan dikenali. Maka oleh kerana itu kita perlu untuk memperhatikan mereka. So ini amalan penting yang kedua, yang perlu untuk dilakukan supaya kita dapat selamat daripada tabiat yang buruk tadi, ya. Baik, seterusnya yang ketiga Allah Ta'ala sebut pada ayat 26, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka yang percaya akan hari pembalasan, ya. Yang ketiga, orang-orang yang percaya akan hari pembalasan. Hari pembalasan dekat sini maksudnya adalah hari akhirat. Dekat sini bukan sekadar percaya, tetapi mereka percaya dengan hati mereka, kemudian mereka buktikan dengan melakukan amal ibadat sebagai persiapan mereka menuju negeri akhirat, ya. Maka para ulama kita mengatakan, walladzina yu'minuna biyaumil hisab wal jazaa fayasta'idduna lahu bil a'malis salihah.
mereka yang beriman akan hisab dan hari pembalasan di akhirat, sehinggakan keyakinan mereka itu, keimanan mereka akan hisab dan hari pembalasan itu, mereka pun membuat persiapan dengan melakukan amal-amal salih. Ya, sekadar mempercayai dengan hati bahawa akan ada akhirat, itu tak cukup. Kenapa? Kerana Al-Imam Al-Alusi mengatakan kalau setakat itu, ya, at-tasdiqu bil qalb, setakat membenarkan dengan hati, itu amun li jami'il muslimin. Itu am bagi setiap orang Islam percaya akan ada akhirat. Kalau kita tanya orang Islam, kamu percaya tak akhirat? Mesti dia percaya. Ya, tetapi ramai orang yang hati dia percaya akan akhirat, tetapi dia tak membuat apa-apa persiapan. So ini belum dikatakan orang-orang yang walladina yusaddiquna biyaumiddin. Maka orang-orang yang yusaddiquna biyaumiddin, membenarkan akan hari pembalasan itu, hati dia percaya bahawa akan ada hari pembalasan dan dia pun membuat persiapan, dia benarkan itu dengan amal-amal perbuatan dia, ya. Maka al-aham at-tasdiqul amali, yang paling penting adalah membenarkan hari akhirat itu, hari pembalasan itu, dengan melakukan amal-amal ibadat. Jadi ini yang ketiga, ya. Kalau kita nak kita selamat daripada tabiat yang buruk tadi, kita perlu tanamkan keyakinan yang kuat dalam diri kita akan hari akhirat, kemudian sertailah dengan melakukan amal-amal salih supaya nanti kita selamat di sana. Insya-Allah itu dapat mengubah tabiat buruk yang tadi yang ada pada diri manusia secara amnya, ya. Baik, seterusnya Allah Taala berfirman pada ayat 27. Ni yang keempat. Walladina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya. Ya. Golongan yang keempat yang selamat daripada tabiat yang buruk tadi, iaitulah orang-orang yang sangat takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Walladina hum min adzabi rabbihim mushfiqun. Mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi walaupun mereka sudah melakukan amal ibadat, ya, tetapi mereka tetap ada rasa takut akan azab Allah. Kenapa? Sebab dalam melakukan amal-amal ibadat tu mungkin ada sebarang kekurangan, ya, daripada ibadat yang mereka lakukan. So sehingga kan mereka tetap merasa sangat takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai kita, oleh kerana mungkin kita sudah melakukan amal ibadat yang kita mampu, kemudian kita rasa aku pasti selamat daripada azab Allah Ta'ala ni, aku tak perlu takutlah sebab aku dah sembahyang, aku dah ni, aku dah tu. Tak boleh macam tu, ya. Mereka ini sentiasa ada rasa takut di dalam hati mereka akan azab Allah Ta'ala. Sehinggakan itu, al-khawfu min adabillah dafi'un lil a'mali salihah, lil amali salih. Rasa takut akan azab Allah Ta'ala ni mendorong mereka untuk melakukan amal-amal salih. Ini perlu untuk sentiasa kita tanamkan dalam hati kita, ya, dan jangan pernah kita lupa, ya. Jangan pernah kita lupa akan azab Allah. Sentiasa tanamkan dalam hati kita rasa takut akan azab Allah Ta'ala. Mata khalal qalbu min hadhil hal al-imaniyah fasada. Apabila dalam hati kita tak ada rasa takut akan azab Allah, maka ia pasti akan rosak. Kenapa? Kalau tak ada rasa takut akan azab Allah Ta'ala, maka kita tidak akan bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan. Pada masa yang sama, kita akan anggap mudah, kita pandang mudah, kita pandang ringan akan perkara-perkara maksiat yang kita lakukan. Kenapa? Tak ada rasa takut akan azab Allah Ta'ala di dalam hati kita, ya. Baik, so itu yang keempat. Ya, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 28, inna azab rabbihim ghairu ma'mun, ya.
kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut bagi seorang pun merasa aman terhadapnya. Ya. Ini sambungan pada ayat 27. Pada ayat 27 Allah menyatakan walladina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, mereka sentiasa takut akan azab Allah. Sehingga akan rasa takut akan azab Allah Ta'ala itu membuat mereka rajin melakukan amal-amal soleh, pada masa yang sama membuat mereka bersungguh-sungguh meninggalkan tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa mesti takut dengan azab Allah? Ya. Allah Ta'ala jawab, inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Ya, kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak patut bagi seorang pun merasa aman terhadapnya. Tak boleh kita merasa aman, ya, daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut, aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama' ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir afa amina makrallah wala ya'manu makrallah ila akhiril ayah. Berulang kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jangan pernah kamu rasa aman daripada azab Allah Ta'ala. Walaupun engkau dah melakukan, dah cuba sedaya supaya melakukan amal-amal kebaikan, jangan engkau pernah merasa aman daripada azab Allah. Jangan pernah hatimu berkata, aku tak mungkin diazab. Ya. Jangan pernah hatimu berkata, aku tak mungkin diazab. Walaupun mungkin kita dah bersungguh-sungguh melakukan amal kebaikan, kita tak boleh pernah merasa aman daripada azab Allah. Dalam keadaan kita melakukan kebaikan sahaja begitu, apatah lagi kalau kita melakukan amal-amal keburukan, maka sangat-sangat tidak layak, sangat-sangat tidak patut apabila kita merasa aman daripada azab Allah. Kenapa tak boleh merasa aman daripada azab Allah? Kerana bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala dapat datangkan azabnya. Apabila Allah Ta'ala datangkan azabnya, tidak ada sesiapa yang dapat menyelamatkan diri daripadanya. Semua pasti akan kena. Dan tidak akan ada sesiapa pun yang dapat melawan, menentang, menghindar daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik. Seterusnya, yang kelima, yang dapat selamat daripada tabiat buruk yang tadi, Allah Ta'ala sebut pada ayat 29, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kehormatannya, ya, yang menjaga kemaluannya. Walladzina hum hafizuna li furujihim an kulli ma harramallahu alaihim, iaitulah orang-orang yang menjaga kemaluannya, farajnya, daripada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum asal istimta', bersenang-senang dengan kemaluan, mohon maaf, itu adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Melainkan kita ikut syariat yang menghalalkannya. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahawa antara punca utama orang masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala adalah kerana kemaluannya. Maka jaga kemaluan. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Ya, kecuali kepada isteri. Seorang lelaki, dia hanya halal untuk isteri dia saja. Luar daripada itu, haram. Tak boleh. Ya, dia sudah bersuami, dia sudah beristeri ataupun tidak beristeri, haram dia bersenang-senang, ya, atau menikmati kesenangan dengan kemaluan dia, kecuali kepada isteri dia. Kalau tak ada isteri, maknanya tidak ada kehalalan bagi dia. Oleh kerana itulah agama perintahkan untuk berkahwin. Allah Ta'ala sebut, fankihu, berkahwinlah kamu. Nabi pun mengatakan begitu, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, hendaklah berkahwin. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, berkahwin adalah sunnahku, kata Nabi. Siapa yang tak mahu dengannya, maka dia bukanlah daripada kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So agama perintahkan kita untuk berkahwin.
Dan Nabi SAW mengajarkan supaya mudahkan perkahwinan itu. Maka Nabi mengatakan mahar atau mas kahwin yang paling baik itu ialah yang paling mudah. Kenapa macam tu? Apakah ini nanti merendahkan perempuan? Wallahi tidak. Nabi ajarkan macam tu supaya orang tidak terlalu terbebani dengan kos perkahwinan. Kerana kadang-kadang disebabkan kos perkahwinan yang terlalu tinggi membuat orang tidak berani untuk berkahwin atau menunggu lama untuk berkahwin. Dalam masa menunggu lama ini, maksiat demi maksiat berlaku. Waliyadzubillah. Ya, maka saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan perempuan yang masih ada anak belum berkahwin, peganglah prinsip agama kita. Berkahwin itu adalah ibadat. Ia bukanlah budaya. Ia bukanlah adat istiadat. Ia adalah agama. Ikutlah apa yang diajar Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan anak-anak kita daripada lubang-lubang zina, ya, atau perkara-perkara yang mengarah ke sana. Apatah lagi pada zaman sekarang ini di mana segala-galanya begitu mudah di hujung jari. Maka mudahkan perkahwinan itu. Jangan susahkan bagi menyelamatkan mereka. Pasal rezeki, jangan risau sangat. Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka fakir sekarang, insya-Allah selepas berkahwin Allah akan cukupkan. Selagi mana mereka mahu berusaha, mereka mahu bekerja bersungguh-sungguh, Allah akan bagi rezeki. Bukankah begitu ramai orang-orang yang selepas berkahwin baru mendapatkan rezeki yang lebih? Semasa dia bujang, dia tak ada rezeki juga, dia tak banyak harta juga. Lepas berkahwin Allah Ta'ala bagi. Kenapa? Keberkatan berkahwin itu sebagaimana Allah Ta'ala janjikan di dalam Al-Quranul Karim. Illa ala azwajihim, kecuali kepada isteri, au ma malakat aymanuhum, ataupun kepada hamba sahaya. Dahulu ada hamba sahaya, sekarang tak ada. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, dia bersenang-senang dengan kemaluan dia selain daripada yang tadi. Ya, hari ini banyak instrumen yang orang gunakan untuk bersenang-senang, melihat gambar, melihat video dan lain-lain sebagainya, untuk menikmati itu. Ya, walaupun mungkin tidak dengan wanita lain, tetapi mungkin dengan gambar, dengan video dan lain sebagainya. Faulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Perbuatan itu adalah perbuatan yang melampaui batas, dan orang-orang yang melampaui batasan Allah Ta'ala akan mendapatkan azab seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Baik, kita teruskan ayat 32. Ayat 32, walladina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ini ciri yang keenam. Ciri yang keenam yang selamat daripada tabiat buruk yang tadi. Walladina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Ya, amanah ini sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Ya, janji iaitulah perjanjian yang kita buat. Ini kata para ulama, sama ada amanah Allah kepada kita ataupun janji kita dengan Allah, atau amanah sesama manusia. Ya, jaga amanah ini. Ya, jaga integriti. Kalau berjanji, penuhi. Kalau diberi amanah, dipercayakan sesuatu kepada kita, laksanakanlah amanah itu sebagaimana diamanahkan. Jangan menjadi orang yang berkhianat, dan jangan menjadi orang yang sentiasa ingkar janji. Kerana itu dua sifat yang amat buruk yang Nabi SAW nyatakan itu sebagai sifat orang munafik. Maka Nabi mengatakan tanda munafik itu ada 3. Salah satunya atau 2 daripadanya, apabila diberi amanah dia berkhianat, apabila dia berjanji dia sentiasa ingkar janji. Ya. Baik, seterusnya ayat 33 Allah Ta'ala sebut, walladina hum bi syahadatihim qaimun, dan mereka yang memberikan keterangan yang benar lagi adil sesama mereka menjadi saksi. Ini ciri yang ketujuh. Kalau dia menjadi saksi, dia memberikan persaksian yang sebenar-benarnya. Dia tidak menyembunyikan persaksian sebagaimana yang dia ketahui, dan dia tidak menokok tambah daripada apa yang dia saksikan. Apabila kita menjadi saksi, maka berikanlah persaksian sebagaimana yang kita ketahui. Jangan tokok tambah. Ya, jangan tambah dan jangan kurang. Ya, jangan tambah kerana kita nak memburukkan orang yang kita
kita beri persaksian atasnya, atau jangan kurangkan kerana kita nak meringankan, kerana perbuatan itu perbuatan yang amat keji, ya. Dan jangan memberikan persaksian palsu. Nabi mengatakan syahadatuz zur, persaksian palsu, antara dosa yang amat besar di sisi Allah Ta'ala. Seterusnya, yang ke-8, ya, ayat 34 Allah Ta'ala sebut walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan mereka yang tetap memelihara solatnya. Ya, ini kembali kepada solat. Jadi boleh kita katakan yang ke-8 ataupun tetap bahagian daripada yang pertama tadi. Cuma pada awal tadi Allah Ta'ala sebut walladzina hum ala salatihim daimun. Dekat sini walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Ada dua kali Allah Ta'ala ulang tentang solat dekat sini, ya. Ada dua kali diulang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang solat, ya. Satu Allah Ta'ala sebut tadi pada ayat 23 dan satu pada ayat 34, ya. Apa beza kedua ni, ya? Yang pertama gini dulu, Allah Ta'ala ulang ni sebanyak dua kali, kata para ulama, kerana Allah Ta'ala nak menekankan betul tentang perkara sembahyang ni. Seolah-olah daripada sekian banyak tadi, ya, yang paling utama sekali adalah solat, ya. Berzakat itu penting, takut akan hari akhirat penting, ya, takut akan azab Allah Ta'ala penting, ya, dan lain-lain sebagainya, itu semua penting. Tetapi antara yang paling penting, yang paling utama, jaga solat, ya. Apa beza ala salatihim daimun dengan ala salatihim yuhafidun? Kalau ala salatihim daimun, maksudnya kata para ulama, dia terus sentiasa sembahyang. Maksud terus sentiasa sembahyang ni, setiap masa waktu sembahyang dia jaga sembahyang dia. Dia sembahyang pada waktu ni. Manakala ala salatihim yuhafidun, maksudnya semasa dia sembahyang tu betul-betul dia jaga sembahyang itu. Jaga dengan apa? Dia jaga sembahyang itu dengan melakukan syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang, sunnah-sunnah dalam sembahyang. Dia sempurnakan sembahyang dia itu, termasuk kekhusyuan dalam sembahyang. Ya. Apabila dah dilakukan 7 ataupun 8 perkara yang tadi, ya, apa ganjaran yang Allah Ta'ala beri? Allah Ta'ala sebut pada ayat 35, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka yang demikian sifatnya, ya. Siapa yang demikian sifatnya? Tadi yang 7 tu, ya. Fi jannatin na'im, ditempatkan di dalam syurga dengan diberikan penghormatan, ya. Kalau seseorang sudah selamat daripada tabiat yang buruk tadi, dan cara supaya selamat daripada tabiat yang buruk tadi, dia perlu melakukan 7 macam perkara yang tadi, ya, 7 amalan yang tadi, atau 7 sifat yang tadi mesti ada pada diri dia. Dan kalau 7 sifat tadi dah ada pada diri dia, dan kemudian dia meninggal, maka tempat dia fi jannatin mukramun, dia berada di dalam syurga Allah Ta'ala, dan di syurga dia diberikan penghormatan. Baru saja nak sampai ke dalam syurga, dah diberi penghormatan. Salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka disambut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dimuliakan sehingga akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ja'alani Allah wa iyyakum jami'an. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk daripada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang tadi, ya, yang ada 7 macam tu, sehingga akan kita selamat daripada tabiat buruk, dan dengan itu pula insya-Allah kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kuliah kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.